Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan bersama dengan saya Cikgu Maliza binti Mokhtar dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah Perlis dalam slot program Tuition Pintar Mada Tingkatan 4 2023 Palang 2024 dalam subjek Bahasa Melayu Kertas 2 1103 Palang 2. Baiklah, hari ini kita akan melihat ataupun memfokuskan berkaitan dengan bahagian A sahaja. Okey, baik, kita teruskan. Untuk kertas 2 bahagian A, kita ada 5 soalan iaitu morfologi, sintaksis bagi soalan yang kedua. Soalan yang ketiga iaitu penyuntingan dan soalan yang keempat bahasa Melayu standard dan yang kelima iaitu soalan peribahasa. Okey, nampak macam 5 soalan. Nampak macam sikit tapi sebenarnya banyak yang perlu kita lihat untuk bahagian A. Untuk kita kumpul markah yang bernilai 35 markah bagi bahagian A. Baik, kita pergi satu persatu iaitu soalan yang pertama berkaitan dengan morfologi. Baiklah, untuk soalan morfologi kita soalan berkaitan dengan kata. Okey? Berkaitan dengan kata sahaja. Jadi apa yang kita belajar berkaitan dengan kata, dia akan naik di soalan nombor 1 iaitu morfologi. Baiklah, untuk teknikal bagi menjawab soalan morfologi, apa yang perlu kita tahu ialah yang pertama ialah kita kenal pasti perkataan ataupun kata yang dia minta. Okey, soalan minta kata majmuk. Okey, contoh kan. Jadi kita kenal pasti dulu kata majmuk yang dia minta. Kemudian kita perlu senaraikan. Maksud senaraikan ialah kita perlu tulis semula perkataan yang kita kenal pasti tadi. Okey, tulis untuk dapat 1 markah. Kemudian selepas kita senaraikan, barulah kita membina ayat daripada perkataan yang kita senaraikan. Okey, kita perlu membina ayat. Bagi mendapat ayat yang gramatis, kita perlu mempunyai beberapa unsur seperti siapa, apa, mengapa, di mana, bila dan bagaimana. Okey, bila kita membina ayat yang mengandungi beberapa unsur ini, ayat kita akan lebih cantik dan gramatis. Okey, kita menjawab kepada siapa, buat apa, kenapa, bila, dekat mana. Okey, jadi bila kita menjawab kepada beberapa unsur, sekurang-kurangnya 4 unsur yang saya bagi dekat sini, jadi ayat kita akan lebih cantik dan gramatis. Okey, baik. Aspek soalan morfologi yang kita kena belajar ialah bentuk kata dan juga golongan kata. Okey, bentuk kata dan golongan kata. Bentuk kata terbahagi kepada kata tunggal, majmuk, kata terbitan, kata ganda dan akronim. Okey, itu bawah bentuk kata. Okey, kemudian yang kedua iaitu golongan kata. Kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Kita nampak macam sikit sahaja, sebenarnya banyak anak-anak yang perlu kita pelajari. Okey, contoh kata majmuk kita perlu tahu. Majmuk mantap. Kata terbitan, kita ada kata nama terbitan, kata kerja terbitan, kata adjektif terbitan. Kan? Terbitan apa? Awalan, akhiran. Okey, jadi kita kena ambil tahu yang tu. Okey, kemudian kata ganda. Kita ada kata ganda seluruh ataupun penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak, kata ganda yang menerima imbuhan ataupun berimbuhan. Jadi sebenarnya banyak anak-anak kepada yang bentuk kata yang kita pelajari. Kemudian golongan kata. Kata kerja, ada kata kerja transitif aktif, kata kerja transitif pasif, kata adjektif, ada 9 jenis kata adjektif. Kata tugas, ada 17 kata tugas seperti yang saya senaraikan di slide ni. Okey, jadi kita kena ambil tahu semua. Okey, baik. Kita pergi satu persatu. Kita lihat kepada bentuk kata. Okey, yang pertama iaitu kata majmuk.
kata majmuk. Kata majmuk ialah dua atau lebih perkataan yang digabungkan membawa satu maksud lain. Contoh, kereta api. Dua patah perkataan, kereta dengan api. Jadi apabila digabungkan dia jadi satu makna yang lain, iaitu kereta api ataupun train kita katakan. Okey, jadi dia membawa satu makna lain. Sebenarnya dia daripada perkataan kereta dengan api tu bila digabungkan dia membawa satu maksud yang lain. Jam tangan. Jam, lepas tu tangan maksud lain. Tapi apabila digabungkan dia jadi satu benda jam tangan yang kita pakaikan dekat tangan. Okey, itu dikatakan sebagai kata majmuk. Okey, kemudian dalam kata majmuk apa yang perlu kita tahu ialah 15 kata majmuk mantap. Okey, hanya 15 perkataan kata majmuk mantap ni sahaja dieja dekat. Dieja dekat dalam bahasa Melayu. Okey, 15 perkataan kata majmuk ini dieja dekat. Kalau kita tahu kata majmuk tadi macam jam tangan, perlu dieja jauh. Tapi untuk 15 kata majmuk mantap, dia perlu dieja dekat. Okey, kita ada 15 kata majmuk mantap, perlu hafal. Okey, perlu hafal. Kenapa? Dia boleh juga naik dekat soalan penyuntingan, iaitu soalan yang ketiga. Okey, majmuk mantap. Okey, seterusnya kata ganda. Kata ganda. Kata ganda ada ganda penuh. Maksudnya dia menggandakan keseluruhan perkataan tersebut. Contoh, meja-meja, amalan-amalan. Okey, digandakan semua. Okey, seterusnya ganda separa. Kata ganda separa maksudnya ialah proses menggandakan sebahagian perkataan. Contoh, kata dasar kepada lelaki. Kata dasar ialah laki. Apabila digandakan jadi laki-laki, apabila diseparakan dia akan jadi lelaki. Sama juga pepohon. Pohon, pohon-pohon, pepohon. Itu kita panggil kata ganda separa. Okey, seterusnya yang ketiga kata ganda berentak. Berentak ni dia macam ada irama sikit. Dia mengikut rentak bunyi. Gunung ganang, remeh temeh, kucar kacir. Itu contohlah, banyak lagi. Kuih muih, bukit bukau. Okey, banyak lagi nak. Maksudnya dia ada irama, dia ada bunyi dia sikit. Okey, baik. Yang keempat, kata ganda yang menerima imbuhan ataupun berimbuhan. Perkataan, kata ganda tu dia menerima imbuhan. Mungkin imbuhan di awalan, ataupun akhiran, ataupun apitan. Okey, baik. Contoh, berlari-lari. Dia kata ganda, dia menerima imbuhan di awalan ataupun hadapan, dia jadi berlari-lari. Setinggi-tinggi, rindu-rinduan. Nampak tak imbuhan di belakang. Okey, itu juga merupakan kata ganda. Okey. Seterusnya kata terbitan. Baik, kata terbitan ialah perkataan yang menerima imbuhan. Imbuhan. Sama ada imbuhan awalan, maksudnya di hadapan, akhiran di belakang, apitan, maksudnya depan dan belakang, dan juga kata terbitan sisipan. Okey, baik. Kata kita jangan ambil kita tahu berkaitan dengan terbitan awalan, akhiran, apitan sahaja. Kita kena tahu juga kalau soalan menanyakan tentang dia lebih memfokuskan kata nama terbitan awalan, kata kerja terbitan awalan, kata adjektif terbitan awalan. Kalau kata terbitan akhiran, dia boleh kata nama dan kata kerja sahaja. Kata nama terbitan akhiran, kata kerja terbitan akhiran. Okey, untuk apitan, dia boleh apit maksudnya ada imbuhan di depan dan juga di belakang. Dia boleh jadi kata nama terbitan apitan, kata kerja terbitan apitan, kata adjektif terbitan apitan. Jadi kita kena tengok kepada soalan. Kalau soalan minta kata nama ataupun kata kerja ataupun kata adjektif, hanya kata yang dia minta saja kita cari. Kemudian dia minta apa? Terbitan, maksudnya imbuhan apa? Awalan, akhiran ataupun apitan. Jadi kita kena lebih berfokus, jadi kita kena tengok kepada arahan. Okey, baik. Ini contoh soalan. Senaraikan 3 kata terbitan awalan. Dia minta kata terbitan, maksudnya perkataan yang menerima imbuhan awalan di depan sahaja.
Okey, kemudian bina satu ayat anda sendiri. Ayat yang awak bina tidak boleh diambil daripada petikan. Kita perlu membina ayat kita sendiri. Kalau kita ambil ayat dalam petikan, salahlah ayat kita tu. Nanti pemeriksa akan pangkah. Perkataan yang kita dapat tu betul. 1 markah, tapi untuk ayat yang kita bina 0 markah. Jadi kalau kita nak dapat 2 markah, kita senaraikan perkataan 1 markah, bina ayat 1 markah. Jadi 2 markah. Dia minta 3, jadi markah kita 6 markah. Okey, contoh kat sini. Perkataan yang menerima kata terbitan awalan. Yang pertama, bertanggungjawab. Maksudnya imbuhan di hadapan. Okey, terhakis, bertegur, dilihat, merempit. Okey, baik, kita tengok contoh cara nak menjawab untuk soalan morfologi. Okey, kata terbitan awalan. Okey, yang pertama kita ambil perkataan bertanggungjawab. Nak bina ayat bagi ada beberapa unsur yang seperti cikgu katakan awal tadi kan. Ada menjawab kepada siapa, mengapa, buat apa, di mana. Okey, contoh Amir, siapa? Buat apa? Bertanggungjawab menjaga adik-adiknya. Kenapa? Selepas kematian kedua-dua ibu bapanya akibat kemalangan bila yang berlaku semasa pulang ke kampung. Bila kita membina ayat ada beberapa unsur yang seperti yang cikgu katakan tadi, ayat kita lebih matang. Tak adalah jadi ayat Amir bertanggungjawab, titik. Itu tak gramatis lah ayat tu, tak membawa maksud perkataan tersebut. Jadi bila kita nak membina ayat mesti membawa maksud perkataan tersebut. Okey? Contoh perkataan yang kedua iaitu terhakis. Penduduk kampung membina tembok untuk mengelakkan tanah itu daripada terhakis kerana hujan yang turun tidak henti-henti setiap hari. Okey, kita menjawablah ada 4 unsur ataupun 3 unsur. Okey, itu contoh. Tapi soalan minta 3 kata terbitan awalan. Jadi kita bagi 3 lah. Ini cikgu tunjuk contoh 2. Okey, baik. Kita pergi kepada golongan kata. Masih lagi soalan yang pertama iaitu golongan kata. Yang pertama kata nama. Okey, kata nama kita tahu. Kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama. Okey, cikgu fokuskan kepada kata ganti nama diri. Kita ada 3 kata ganti nama diri. Yang pertama iaitu kata ganti nama diri pertama untuk menggantikan diri sendiri. Okey, ganti diri sendiri. Saya, aku, patik, beta, kita, kami. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua ialah kita menggantikan orang yang ada depan mata kita. Kita bercakap dengan dia yang ada depan mata kita, itu ialah kata ganti nama diri yang kedua. Kamu, awak, engkau, anda, tuan hamba, saudara. Okey. Kalau yang ketiga, kata ganti nama diri yang ketiga ialah kita bercakap tentang dia. Orang yang tak ada depan mata kita. Okey? Mereka, beliau, dia, ia, nya. Maksudnya kita bercakap pasal dia yang tak ada depan mata kita. Jadi kita kena tahu yang tu kata ganti nama diri ke berapa. Sebab kita akan gunakan dia dekat untuk soalan yang kedua. Sintaksis untuk ayat. Jadi kena ambil tahu. Sebenarnya dia bersangkut paut antara soalan. Okey, baik. Yang kedua iaitu kata kerja. Kata kerja aktif. Hadir dalam ayat aktif. Ada 2, kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja aktif transitif. Okey, kemudian ada kata kerja pasif. Pasif ni maksudnya hasil daripada proses transformasi ataupun perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Daripada ayat aktif dijadi ayat pasif. Contoh yang biru tu ialah ayat aktif. Murid-murid sedang membersihkan kawasan sekolah. Apabila tukar kepada ayat pasif, dia akan jadi, diambil objek dia kawasan sekolah sedang dibersihkan. Membersihkan dia akan jadi dibersihkan oleh murid-murid. Murid-murid tu ialah kata ganti nama diri ketiga yang saya katakan tadi. Jadi dia kena tambah oleh. Okay, ini yang dikatakan kata kerja pasif. Kalau dia suruh cari kata kerja pasif, maksudnya kata kerja tu berimbuhan di. Kalau aktif, imbuhan me. Jadi kan membersihkan, okay, dia jadi dibersihkan. Okey, senang.
Okey, baik. Yang seterusnya yang ketiga iaitu kata adjektif. Kata adjektif ni ialah kata sifat. Okey, ada 9 jenis kata adjektif yang perlu kita tahu. Okey, kata adjektif sifat ataupun keadaan, kata adjektif warna. Segala jenis warna ialah kata adjektif. Okey, kata adjektif bentuk. Maksudnya bentuk sesuatu. Bulat, leper, lonjong. Kan? Okey. Kata adjektif perasaan yang menunjukkan perasaan, rindu, geram, cinta, sayang, benci, itu ialah kata adjektif. Sifat. Okey, seterusnya kata adjektif jarak. Menunjukkan jarak, jauh, dekat, hampir. Okey, kata adjektif cara menunjukkan cara sesuatu itu. Laju, air tu laju, perlahan, deras. Okey, itu menunjukkan cara. Kata adjektif waktu, cepat, lambat, awal, spontan. Itu ialah kata adjektif waktu. Okey, seterusnya kata adjektif panca indera yang melibatkan panca indera. Kita ada 5 panca indera. Okey, kalau contoh kata adjektif dia manis. Manis tu daripada lidah kita. Kita rasa manis. Okey, merdu, suara. Wangi daripada hidung. Kita bau wangi. Okey, kasar daripada tangan. Kan, tangan kita rasa kasar. Okey, itu ialah kata adjektif daripada panca indera. Tangan, hidung, mulut. Okey, telinga kita dengar merdu kan. Okey. Baik, yang ke-9 kata adjektif ukuran. Menunjukkan ukuran. Panjang, pendek, nipis, tebal, cetek. Menunjukkan ukuran sesuatu benda tu, itu ialah kata adjektif. Jadi kalau soalan minta kata adjektif secara umum, kita boleh tengok semualah 9 jenis. Tapi kalau dia fokuskan kepada kata adjektif, contoh perasaan, hanya perasaan sajalah. Kalau dia minta kata adjektif panca indera, maksudnya kita cari kata adjektif yang panca indera sahaja. Tak perlu ambil yang semua. Tapi kalau dia fokuskan ataupun dia umum, soalan umum, kata adjektif sahaja, jadi kita boleh ambil semua. Okey? Baik, yang ni juga kita kena ambil tahu. Okey? Baik, contoh soalan. Senaraikan 3 kata adjektif perasaan. Contoh yang ni dia minta perasaan sahaja. Okey, kita cari apa kata adjektif perasaan yang ada. Bangga. Lagi, gembira. Kan? Suka. Keliru. Cinta. Okey, baik. Kita dapat dah. Kita gariskan ataupun highlightkan kesemua yang kita jumpa. Kemudian kita pilih 3 sahaja untuk kita bina ayat. Tulis semula perkataan tersebut. Contoh kita ambil bangga. Kemudian bina ayat di bawah dia. Okey? Baik. Itu contoh soalan bagi kata adjektif perasaan. Okey. Kita teruskan kepada kata tugas. Kata yang keempat tu dalam golongan kata kan. Kata tugas yang saya kata ada 17. Baiklah saya ambil beberapa yang pentinglah. Okey. Kita kena tahu kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan ayat. 2 atau 3 ayat. Okey, kita guna apa kalau kita nak gabungkan ayat? Dan, tetapi, serta, atau, lalu, sambil, malahan, kemudian, yang banyak lagi lah. Kita kena tahu juga bawah kata hubung dia bahagi pula kata hubung apa. Kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, semua tu. Okey, baik. Kemudian kata seru. Kata seru ni ada kata seru dalam ayat tersebut dan tanda seru. Contoh, aduh, cis, wah, aduhai, amboi, banyak lagi kan? Okey, itu ialah kata seru. Dia duduk bawah kata tugas. Okey, seterusnya kata tanya. Kata tanya ni ialah yang macam unsur saya katakan yang awal tadi. Nak bina ayat kena ada beberapa unsur. 5W, 1H. Apa? Mengapa? Siapa? Di mana? Kan? Bagaimana? Okey, itu kata tanya. Okey, kemudian kata perintah. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan semasa dalam ayat perintah. Contoh, jangan. Maksudnya kita tak bagi buat sesuatu kan. Jangan. Ayat apa? Larangan. Usah. Ayat larangan. Kan? Sila. Ayat silaan. Jemput. Ayat
silaan. Minta ayat permintaan. Tolong pun ayat permintaan. Harap juga ayat permintaan. Itu ialah kata perintah yang digunakan dalam ayat perintah. Okey. Bawah kata tugas lagi kita ada kata bantu. Okey, kata bantu. Telah, belum, sudah, hendak, baru, mahu, banyak. Ada lagi yang tak senarai kat sini. Jadi awak kena cari lagi. Okey, apa dia kata bantu? Yang membantu ayat tu kan. Kemudian kata penguat. Ada penguat hadapan, penguat belakang, penguat bebas. Jadi kita kena tahu lah, kalau hadapan maksudnya penguat ni digunakan untuk kata adjektif sahaja. Terlalu cantik. Dia maksudnya dia duduk depan, terlalu duduk depan pada kata adjektif. Kalau duduk belakang tu salah lah. Sebab dia kata penguat hadapan. Kalau kita letak cantik terlalu, salah kan? Cantik paling, salah. Jadi dia kena duduk di hadapan. Paling cantik, terlalu cantik. Cukup pandai. Nampak tak? Okey, kalau belakang maksudnya dia kena duduk di belakang. Cantik sekali, pandai sekali. Dia tak boleh duduk depan. Tapi kalau bebas, dia boleh duduk depan, dia boleh duduk di belakang. Amat cantik. Cantik amat. Dua-dua boleh diterima dalam bahasa Melayu. Okey, jadi kena tahulah kalau soalan dia tanya kata penguat hadapan. Jadi yang hadapan sajalah kita cari. Belakang sahaja. Boleh hafal yang saya bagi ni. Okey, seterusnya kata nafi. Hanya ada dua sahaja. Bukan dengan tidak. Dan juga kata pemeri juga ada dua, iaitu ialah dengan adalah. Okey, kata nafi dan kata pemeri ada dua sahaja. Okey, kata nafi ada dua, kata pemeri ada dua. Senang hafal yang ni, tak ada masalah. Okey, baik. Okey. Yang seterusnya kata sendi. Kata sendi juga duduk bawah kata tugas. Kata sendi ni banyak. Empat kotak tu ialah kata sendi. Mungkin ada lagi yang saya tak senarai. Boleh cari lagi. Okey, di, ke, dari, daripada, kepada, pada, bagi. Okey, maksudnya dia ada banyak kata sendi ni. Jadi kalau soalan naik kata sendi, sebenarnya banyak. Jangan duk tahu di dengan ke je. Tu semua tu ialah kata sendi. Jadi awak boleh hafal lah dan tengok dari sekarang. Okey, baik. Yang terakhir untuk golongan kata iaitu kata bilangan. Sebenarnya ada 17 tapi cikgu ambil yang penting saja nak. Okey, kata bilangan. Kata bilangan tentu. Contoh kata bilangan tentu ni kita tahu jumlah dia berapa. 1, 2, 3, 100, 500, 1,000,000. Kita tahu bilangan dia berapa. Okey, yang kedua kata bilangan tak tentu. Tak tentu ni maksudnya kita tak tahu bilangan dia berapa. Kita tak tahu jumlah dia berapa. Semua, segala, banyak, sekumpulan. Okey, macam tu. Okey. Kata bilangan himpunan, maksudnya dihimpunkan, beratus-ratus, ketiga-tiga, berguni-guni. Maksudnya kita himpunkan. Kata bilangan pisahan, masing-masing, tiap-tiap, maksudnya dia pisah. Okey, kata bilangan pecahan, iaitu setengah, sepertiga, 2/3, separuh. Kalau saya nak senang ingat kata bilangan pecahan ni kita ingat matematik. Kan matematik kita belajar kan sepertiga, 2/3. Itu kata bilangan. Dia menunjukkan jumlah kan 3. Tapi berapa? Dia pecahkan. Pecahkan kepada satu tu pecahkan kepada 3, sepertiga. Separuh maksudnya daripada satu tu dibelah 2, separuh. Itu ialah kata bilangan pecahan. Sebab ada soalan yang dia minta setiap jenis ni. Dia minta kata bilangan tentu. Maksudnya kita cari yang tentu saja. Jangan bagi semua. Jadi kena tahu kelima-lima jenis kata bilangan. Okey, baik. Ini contoh. Ni saya kata ada soalan kan. Senaraikan 4 kata bilangan tak tentu. Bila kita tengok balik slide yang tadi, kata bilangan tak tentu tu ialah kata bilangan yang kita tak tahu berapa jumlah dia. Kan? Banyak, kita tak tahu berapa. Kita guna perkataan tu kan. Semua, para, segala, banyak, sekumpulan. Okey, ni contoh tak tentu. Jadi kita carilah apa dia kata bilangan tak tentu tu yang ada dalam petikan ni. Contoh para. Para pelancong, para tu. Tak tahu berapa. Banyak kan? Para pelancong banyak. Jadi kita tak tahu berapa. Kita guna para. Kemudian banyak. Banyak bercerita. Banyak. Dia cerita banyak. Tak tahu berapa. Okey, jadi kita guna perkataan yang macam tu. Banyak. Okey, kemudian semua.
semua pelancong, semua. Kita tak tahu berapa. Okey? Lagi ada lagi tak? Okey, yang tu. Jadi untuk kata bilangan tu kita tengok beberapa tadi kat atas tadi. Ayat yang pertama tadi ada beberapa. Jadi kita beberapa orang. Jadi kita tak tahu berapa. Itu yang kata bilangan tak tentu. Okay, kalau tentu maksudnya kita tahu berapa. 5 orang, 10 orang. Macam tu kan? Okey, baik. Itu soalan pertama iaitu morfologi. Okey? Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua iaitu sintaksis. Okey, kita ada 8 jenis soalan untuk sintaksis iaitu ayat. Ayat, berkaitan dengan ayat. Yang pertama kita ada kenal pasti subjek. Yang kedua jenis ayat. Yang ketiga ayat biasa, ayat songsang. Yang keempat cakap ajuk, cakap pindah. Yang kelima ayat tunggal, ayat majmuk. Yang keenam ayat aktif, ayat pasif. Yang ketujuh pola ayat. Yang ke-8 bina ayat tanya. Okey, inilah soalan bentuk sintaksis ataupun ayat yang akan keluar dekat soalan yang kedua. Cuma kita tak tahu kan keluar yang mana. Jadi kita kena ambil tahu semua 8 jenis ini. Okey, baik. Kita tengok contoh soalan. Okey, yang pertama dia minta kenal pasti subjek dan predikat. Kenal pasti subjek dan predikat. Maksudnya kita nak tahu yang mana satu subjek, yang mana satu predikat. Dalam sesuatu ayat, mesti ada subjek dan predikat. Okey, contoh ayat yang dia gariskan. Negara kita mempunyai pelbagai kaum dan perayaan. Okey, negara kita mempunyai pelbagai kaum dan perayaan. Okey, subjek. Ayat tu nak bercerita tentang apa? Itu ialah subjek. Subjek nak cerita tentang negara kita. Selebihnya ialah predikat. Mempunyai pelbagai kaum dan perayaan. Macam itulah kita nak cari subjek dan predikat. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Penganjuran rumah terbuka dapat merapatkan hubungan masyarakat sebagai kaum. Ayat tu nak cerita tentang apa? Penganjuran rumah terbuka. Okey, dapat merapatkan hubungan tu ialah predikat. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, ni cara nak menjawab. Okey, negara kita mempunyai pelbagai kaum dan perayaan. Tadi soalan yang pertama kan? Ayat yang pertama yang digariskan. Okey, subjek negara kita, predikat mempunyai pelbagai kaum dan perayaan. Okey, ayat yang kedua, penganjuran rumah terbuka. Itu ialah subjek. Maksudnya ayat tu nak menceritakan tentang apa? Itu ialah subjek. Nak cerita tentang penganjuran rumah terbuka. Dapat merapatkan hubungan masyarakat pelbagai kaum tu ialah predikat. Okey, ayat yang ketiga, pelancong asing tertarik dengan amalan rumah terbuka di negara kita. Jadi subjek dia pelancong asing. Nak cerita pasal pelancong asing. Kenapa tertarik dengan amalan rumah terbuka di negara kita? Itu ialah predikat. Senang je kan? Jadi kita kena tahu dulu, tahu subjek, selebihnya ialah predikat. Okey, baik. Yang untuk soalan yang kedua, berkaitan dengan 8 jenis ni, kalau kita nak kena belajar satu-satu ni panjanglah. Jadi lepas ni kita akan belajarlah setiap satu kena pasti subjek tu macam mana, jenis ayat ada berapa, ayat biasa, ayat songsang ada berapa. Okey, yang tu kena belajar satu-satu. Okey, baik. Kita tengok soalan yang ketiga berkaitan dengan penyuntingan. Apa dia penyuntingan? Ialah kita mencari ataupun mengenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan dan senaraikan kesalahan tersebut. Kita kenal pasti kesalahan yang ada dalam petikan, kemudian kita senaraikan kesalahan tersebut. Okey, beri jawapan mengikut jumlah yang diminta saja. Saya dah huruf besarkan dah tu. Nak tunjuk ke awak yang mana secara teknikal dia, cara nak menjawab, perlu bagi jawapan ikut berapa yang dia minta. Kalau dia minta 11 sahaja. Nak jawab lebih boleh ke tak? Tak boleh. Sebab tak boleh lebih. Memang takat yang dia minta. Kalau dia minta 6, 6 lah. Kalau calon tulis huruf besar semua, kosong markah. Tak boleh. Nah, ni teknikal lah untuk nak tahu dulu cara nak menjawab. Okey, tak boleh tulis semua huruf besar. Depan saja huruf besar pun tak boleh. Kosong markah.
Jadi semua tulis huruf kecil kecuali kalau soalan tu kesalahan dia kata nama khas. Kan kena tulis huruf besar. Jadi mula kena huruf besar lah kan, kata nama khas. Yang tu sahaja diterima. Yang lain semua kena tulis huruf kecil. Okey, jika dalam bentuk dua petikan, perlu tulis petikan. Okey, kalau soalan dia bagi tu, petikan 1, cari 6 kesalahan. Petikan 2, cari 5 kesalahan. Jadi jawab pun dalam bentuk petikan. Tulislah petikan 1, okey, berapa kesalahan? 6 tu kan? Cari 6 kesalahan. Sama juga petikan 2 pun. Okey, jenis kesalahan yang kita uji dalam soalan penyuntingan ialah kesalahan dari segi ejaan. Yang pertama iaitu ejaan. Okey, yang kedua imbuhan, yang ketiga kata istilah, kata ataupun istilah, dan yang keempat iaitu kesalahan tata bahasa. Okey, kesalahan kita tengok satu persatu nah. Kesalahan ejaan. Maksudnya saya guna i tanjakat. Maksudnya kesalahan i dari segi ejaan. Maksudnya dia eja salah. Contoh perkataan apa kita ambil? Kuih tiaw. Kan? Ejaan kuih tiaw yang betul macam mana? K-U-E-T-I-A-U. Kalau ada W-O-W tu bohong dah. Kan? Kalau kita tengok dekat kedai tu semua eja yang salah. Kan? Tak ada lagi yang eja betul. Itu kesalahan dari segi ejaan. Maksudnya kita tahu eja memang eja salah. Kan? Okey, kemudian murtabak ke martabak? Tu pun kesalahan ejaan, dia guna murtabak salah. Sepatutnya martabak. Itu kesalahan dari segi i, ejaan. Tan, maksudnya tanda baca. Tanda baca yang dia nak uji ialah tanda baca sempang. Okey, sempang digunakan untuk kata ganda. Kemudian kata pinjaman, bertemu kata nama khas. Contoh, pro Amerika. Kan? Pro dash ataupun sempang Amerika, A huruf besar. Kan kita guna sempang kan. Yang ni selalu diuji. Okey, kata pinjaman bertemu kata nama khas. Kemudian kata bilangan. Mesyuarat PIBG kali ke 20. Ke dash 20. Nampak tak? Kita kena letak sempang kat situ, kat kata bilangan tu. Okey, itu tanda baca yang dia akan uji. Dia tak uji kita tanda nokta, tanda koma tak? Tak nak untuk SPM memang tak. Okey, ja jauh. Ja ialah jauh. Maksudnya ada perkataan yang dieja jauh. Apa perkataan yang dieja jauh? Okey, contoh tadi dah abang dah kan? Kata majmuk. Kata majmuk kena eja jauh. 2 patah perkataan. Jam tangan. Kan? Okey, kemudian kat. Maksudnya eja dekat. Eja dekat. Perkataan apa yang dieja dekat? Majmuk mantap. Tadi ada 15 majmuk mantap yang perlu dieja dekat. Kemudian apa lagi yang dieja dekat? Tadi kata pinjaman bertemu kata nama khas. Okey, yang dieja dekat ialah kata pinjaman bertemu dengan kata nama am. Contoh, juru pandu. Kena eja dekat. Tak boleh eja jauh. Kan? Juru pandu. Prasekolah. Eja dekat. Ya? Proaktif. Tata bahasa. Okay, kata pinjaman bertemu kata nama am. Kena eja dekat. Semua tu kita kena ambil tahu. Sebab dia naik dekat, dia tanya kita dekat soalan penyuntingan. Iaitu soalan yang ketiga. Kita kenal pasti kesalahan. Kita tulis balik kesalahan tu. Perbetul balik. Salah, betul. Salah, betul. Okey, imbuhan dari segi imbuhan depan, belakang, apitan. Ada perkataan yang dia bagi tak ada imbuhan. Kena letak imbuhan. Ataupun dia bagi imbuhan, sepatutnya kena buang imbuhan. Pun ada juga. Kata istilah ni maksudnya kena tukar perkataan lain. Perkataan yang dia bagi ni tak kena penggunaan dia kat situ. Jadi kita kena tukar perkataan lain yang sesuai. Kesalahan tata bahasa ni semua kesalahan tata bahasa yang ada dalam bahasa Melayu. Banyak kan? Okey. Calon tidak menulis jawapan yang salah. Hanya jawapan yang betul sahaja. Dia tak buat salah. Betul kan? Dia tulis yang betul sahaja. Tak terima. Kosong markah. Okey, jadi kena tulis yang salah dulu, kemudian yang betul. Mari kita tengok cara nak menjawab. Okey, ini soalan. Senaraikan dan betulkan kesalahan. Beberapa kesalahan daripada petikan 1 dan petikan 2. Okey, contoh kita dah baca, kemudian kita cari kesalahan dalam petikan 1.
dapat berapa. Kalau dia tak habaq berapa, kita tengok jumlah markah. Markah ada 5 markah, maksudnya 5 kesalahan. Yang petikkan 2, 5 markah, maksudnya 5 kesalahan juga. Okey, baik, cara nak jawab dia okey macam ni. Kita tulis yang salah, tulis betul. Okey, 1, yang salah berbagai. Yang betul dia berbagai-bagai ataupun pelbagai. Salah dia masa kosong, sepatutnya masa lapang. Menunjukkan ejaan dia, sepatutnya 2K, menunjukkan dia eja 1K, salah. Okay, tulis yang salah sebelah kiri, yang betul sebelah kanan. Petikkan 1, lepas tu sekali buat pula petikkan yang kedua. Okey? Itu cara nak menjawab dengan betul. Okey? Cari kesalahan, kemudian jawab cara macam ni. Okey, baik. Seterusnya, untuk bahasa Melayu standard, soalan yang keempat iaitu bahasa Melayu standard. Okey, kita perlu untuk bahasa Melayu BM standard ni, kita perlu tukar bahasa klasik atau yang lama kepada bahasa Melayu yang moden ataupun bahasa Melayu yang standard lah. Okey, apa yang perlu kita buat ialah gugurkan kata klasik. Okey, gugurkan kata klasik. Jawapan dalam perenggan, jangan nomborkan. Kalau dia bagi dalam bentuk perenggan, kita buat jawapan pun dalam bentuk perenggan seperti yang diberikan. Okey, bahan yang diambil daripada teks Komsas tingkatan 4 dan 5. Tingkatan 4, kepimpinan melalui teladan, dan tingkatan 5, burung terbang di pipis kalada. Ini adalah prosa klasik. Prosa klasik. Nah, dalam buku teks Komsas tingkatan 4 tu dia ada kepimpinan melalui teladan. Dekat buku prosa klasik yang tingkatan 5, burung terbang di pipis kalada. Dia memang ada satu-satu saja. Tingkatan 4 satu, tingkatan 5 satu. Okey, baik. Mari kita tengok teknik yang perlu digunakan. Okey. Yang pertama, GTK. Teknik GTK. Saya guna teknik GTK. Yang pertama kita gugurkan. Gugurkan apa? Kata klasik. Tadi saya bacakan, gugurkan kata klasik yang ada dalam petikan. Okey, contoh adapun, hatta, alkisah, arakian, kalakian, maka, sebermula, syahadan. Okey, itu kata klasik yang perlu kita buang. Gugur ni maksudnya kita buang terus. Kita ambil pen ataupun pensel, kita tolak terus, conteng dia. Supaya kita tak nampak dia. Bila kita tak nampak, kita takkan ambil lah sekali. Kalau duduk nampak lagi, sekali kita tulis balik. Tak kena lah. Kita kena gugurkan. Kita buang dia. Kemudian kalau ada partikel lah ataupun pun. Partikel lah, partikel pun. Kita kena buang. Kena buang juga. Buang perkataan tu. Okey. Kemudian T, tukar. Teknik GTK. T ialah tukar. Kita nak tukar apa? Tukar perkataan ataupun frasa yang tidak gramatis. Kita bagi sedap lagi ayat tu. Dia masih lagi tak lari maksud. Kita tukar saja frasa tu yang ni yang kurang gramatis tu kepada yang lebih gramatis kepada bahasa Melayu standard kita lah. Okey, baik. Yang ketiga, kita kena kekal. Apa yang kita kena kekalkan? Susunan ayat. Janganlah apa ayat yang kat bawah tu kita nak bawa naik di atas. Tak boleh lah. Kita ikut urutan lah. Ayat tu, ayat pertama cakap apa? Yang itulah yang kita tulis balik. Kemudian bahasa istana. Bahasa istana kita kena kekalkan. Kita tak boleh tukar, nak tukar suka hati. Tak boleh. Nak tukar kepada bahasa kita. Tak boleh. Kita kena guna balik bahasa istana yang dia bagi tu. Kata ganti nama diri. Kan? Tadi kita belajar kan? Kata ganti nama diri kan? Yang tu kena kekalkan. Kalau dia guna patik, patiklah balik kita tulis. Okey. Nama watak. Nama watak, nama yang ada dalam cerita tu, kita tak boleh tukar. Kita kena kekalkan. Sama juga dengan nama tempat. Okey. Nama tempat kita kena kekalkan. Okey. Baik. Seterusnya, okey, kita tengok kepada contoh soalan. Okey, contoh soalan yang keempat ni iaitu bahasa Melayu standard. Okey, ayat yang dia bagi. Syahadan, maka kedengaran di Melaka bahawa Chow Pandan sudah mati. Sakitnya muntahkan darah, dadanya seperti kena panah.
telah Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu, maka titah baginda, sungguhlah Tuan Sidi Arab ini hamba Allah keramat. Jadi daripada yang dia bagi, yang atas tu ya soalan yang dia bagi, kita buang dulu kata klasik yang saya kata tadi. Okey, contoh syahadan. Yang saya merahkan tu, maksudnya saya buang lah. Okey, syahadan. Maka. Ada 2 maka. Okey, buang dua-dua. Ada tak partikel? Okey. Okey, baik. Ada 3 benda yang kita buang kan? Okey, baik. Yang bawah yang kuning tu ialah jawapan. Kita tengok, kita tukar kepada frasa yang lebih gramatis sikit. Nama-nama semua tu jangan tukar. Kita masih lagi guna. Okey, yang tadi syahadan maka kita dah buang dah. Okey, terus kita ambil kedengaran di Melaka, kematian Chow Pandan. Tadi dia kata kedengaran di Melaka bahawa Chow Pandan sudah mati. Kita nak bagi gramatis lebih sedap. Kedengaran di Melaka, kematian Chow Pandan disebabkan muntah darah kerana dadanya seperti terkena panah. Ayat tu lebih gramatis lah. Masih lagi membawa maksud yang sama. Dia tak lari. Kita tak buang pun. Dia kena panah, sakit, dada dia sakit, dia muntah darah. Kita tak buang. Tapi kita bagi dia gramatis, lebih gramatis. Okey. Kemudian telah Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu. Kita tukar kepada setelah Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu, baginda bertitah. Tadi maka kita buang. Titah baginda. Kita tukar bagi gramatis. Baginda bertitah. Sesungguhnya, sungguhlah tu tukar. Sesungguhnya Tuan Sidi Arab ini hamba Allah keramat. Maksud dia mempunyai ilmu keramat. Selesai. 4 markah. Kan? 4 markah. Nak jawab yang tu saja 4 markah. Satu perenggan tu 4 markah. Bukan senang ni. Susah untuk bahasa Melayu standard ni. Kita tak tahu bahasa yang digunakan tu, bahasa Melayu klasik tu kan. Jadi kita cubalah untuk menjawab. Kalau kita buang yang merah, yang saya merahkan kata klasik tu, buang, kemudian kita salin balik sebiji-sebiji, kita akan dapat 1 markah sahaja. Kemudian kalau kita tukar ayat tu sebab lebih gramatis semua, barulah kita boleh dapat 2 atau 3 markah. Okey, untuk bahasa Melayu standard ni. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada soalan yang kelima. Peribahasa. Okey, untuk peribahasa, kalau soalan minta senaraikan peribahasa yang terdapat dalam petikan, calon perlu tulis peribahasa tersebut. Kalau dia tak senaraikan, dia tak tulis balik peribahasa tu, dia tak dapat markah langsung. Kosong markah. Walaupun dia bagi jawapan. Dia bagi jawapan ni kan. Atau dia kata peribahasa yang sama maksud. Dia kena tulis dulu peribahasa yang ada dalam petikan yang dia bagi, baru bagi maksud peribahasa ataupun bagi peribahasa yang sama maksud. Sebab tu yang saya kuningkan tu dah. Okey, yang saya unggulkan tu mesti tulis peribahasa yang betul. Peribahasa mesti betul. Kalau salah sikit pun dikira salah. Okey. Baik, kita tengok bentuk soalan bagi soalan peribahasa. Okey, ada 6 soalan ataupun 6 bentuk soalan. Yang pertama, beri maksud peribahasa. Maksudnya dia bagi peribahasa dalam petikan, kemudian kita bagi maksud peribahasa tersebut. Okey, yang kedua, nyatakan peribahasa berdasarkan situasi. Maksudnya kita nyatakan peribahasa. Dia bagi ayat, situasi tu tentang apa, kita bagi tahu peribahasa apa. Okay, yang ketiga, beri peribahasa yang sama maksud. Peribahasa ada dalam petikan tu, kemudian kita keluarkan, kita bagi peribahasa lain yang sama maksud dengan peribahasa tersebut. Kemudian isi tempat kosong. Maksudnya kita kena isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai lah dengan ayat petikan di atas. Kemudian yang kelima, nyatakan peribahasa berdasarkan maksud. Dia bagi maksud, kita bagi tahu peribahasa apa. Dan yang keenam, beri peribahasa yang berlawanan maksud. Yang ni agak susah sikit lah kan. Kita kena bagi peribahasa yang maksud dia berlawanan daripada peribahasa yang dia bagi tu. Okey. Baik, kita tengok contoh soalan. Nyatakan peribahasa yang sesuai untuk melengkapkan tempat kosong dalam petikan tersebut. Ni isi tempat kosong tadilah. Okey.
Baik, salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua hadirin dalam dewan ini. Saya Nurhani Afrika selaku pembentang kedua akan menyampaikan dogma tentang kepentingan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan remaja. Semangat patriotisme sangat penting untuk mengeratkan perpaduan dalam kalangan remaja kerana cerita dia pasal eratkan perpaduan. Jadi kita kena cari peribahasa yang berkaitan dengan mengeratkan perpaduan. Kerana apa dia? Dalam mengeratkan perpaduan dalam kalangan remaja kerana apa dia? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ada lagi peribahasa lain yang sama maksud. Okey, kita tidak mahu iaitu peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei berulang kembali. Maksudnya kita tidak mahu dia berulang kembali. Jadi apa dia peribahasa yang sesuai? Pisang berbuah 2 kali. Kita tidak mahu pisang berbuah 2 kali iaitu peristiwa rusuhan pada 13 Mei berulang kembali. Okey, jadi tengok kesesuaian ayat tu lah. Jadi kita cari kata kunci yang menunjukkan peribahasa tersebut. Okey, contoh yang kedua. Nyatakan 2 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Okey, baik kita tengok soalan dia bagi situasi dia peribahasa tu kan. Jadi kita kena bagi tahu peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi. Ada kan tadi kan? Okey, maklum tidak menyangka bahawa keempat-empat orang anak maklum akan bersikap begini. Mereka langsung menghargai segala pengorbanan maklum. Yang saya highlight ke warna purple tu ialah kata kunci dia. Tak menghargai segala pengorbanan. Mak dia. Sejak berjaya menjawat jawatan yang besar, mereka sudah jarang benar pulang ke kampung. Dia tak menghargai pengorbanan mak dia selama ni. Maksud dia, peribahasa apa? Bagai kacang lupakan kulit. Okey, sudahlah maklum, janganlah bersedih lagi. Sebagai manusia biasa, anak-anak maklum tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Yang saya highlight tu, kata kunci dia, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Apa dia peribahasa yang sesuai? Mereka sedar akan kesilapan mereka itu suatu hari nanti. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Maksudnya, seseorang tu tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Okay, jadi kita kena tahulah maksud tu sesuai dengan peribahasa apa. Okey, jadi bila kita dah dapat, kita tulis peribahasa. Jawapan dia dekat atas jawapan peribahasa yang sesuai. Macam ni dia tak ada bagi arahan. So salin apa kan? Sama juga kita tengok balik yang isi tempat kosong. Kita hanya tulis jawapan dia saja. Dia tak suruh salin pun petikan. Tulis balik, jawapan yang peribahasa yang sesuai untuk mengisi tempat kosong. Kita tahu tulis dekat buku jawapan kita kan, peribahasa apa yang sesuai. Sama juga dengan yang ni, baca petikan kemudian nyatakan 2 peribahasa yang sesuai dengan situasi. Ada tak dia suruh salin? Tak. Kalau dia tak suruh salin, tak perlu. Tapi ada juga yang dia bagi peribahasa dalam ayat tu, dia suruh bagi peribahasa yang sama maksud. Peribahasa lain yang sama maksud dengan peribahasa dalam yang dia petikkan tu. Kemudian salin semula peribahasa yang ada dalam petikan. Kalau macam tu kita kena salin balik peribahasa tu. Baru kita dapat markah. Salin balik dapat 1 markah. Bagi peribahasa yang sama maksud dengan dia, kita dapat 1 markah. Jadi kita akan dapat 2 markah. Itu lagi menguntungkan. Jadi baca arahan soalan betul-betul supaya kita dapat markah. Okey? Baik, setakat itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan kertas 2 yang mana cikgu fokuskan kepada bahagian A sahaja, iaitu soalan morfologi, soalan sintaksis, soalan penyuntingan, yang keempat soalan bahasa Melayu standard dan yang kelima soalan peribahasa. 5 soalan tu berada di bahagian A yang berjumlah 35 markah. Okey? Jadi kita tak sepatutnya buat salah. Soalan 1, soalan 2, soalan 4, soalan 5 tu kan. Kalau soalan yang ketiga tu mungkin kita cari kesalahan tu kadang tak nampak kesalahan. Jadi soalan 1, 2 tu jangan buat salah. Okey? Jadi untuk kita kumpul markah untuk kita dapat A dalam bahasa Melayu kan. Bahagian A ni soalan mana yang kita kena kumpul markah untuk bagi bantu kita untuk bahagian B dan bahagian C. Untuk kertas 2 ni kita ada 3 bahagian.
Bahagian A yang cikgu terangkan tadi. Bahagian B ada 3 soalan iaitu soalan 6 petikan umum, soalan 7 pemahaman petikan sastra, soalan 8 soalan novel dan bahagian C soalan rumusan. Satu soalan sahaja bahagian C. Okey? Jadi selesailah kertas 2. 3 bahagian. Tak susah. Okey? Jadi setakat itu sahaja hari ini untuk bahasa Melayu kertas 2. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti kejayaan buat kalian. Maksudnya kita kena buat dari sekarang. Susah sekarang kerana kesilapan lalu. Rajin sekarang untuk kesenangan kita di kemudian hari. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.